Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Tuan kerana sudi untuk memilih saya sebagai calon temuduga bagi jawatan perunding psikologi keluarga dan guaman syar'i di Jabatan Tuan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Atikah binti Shahnon, merupakan seorang graduan Universiti Kebangsaan Malaysia, pemegang ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dan Kemanusiaan dengan kepujian Psikologi. Saya pernah menyandang jawatan sebagai Timbalan Pengerusi Persatuan Alumni Sekolah Menengah Agama Hidayah Islamiah, Eksekutif Kebajikan dan Kaunseling Kolej Rahim Kajai, Universiti Kebangsaan Malaysia, serta Exco Latihan dan Pembangunan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia Negeri Kedah. Sekiranya saya diterima untuk menjawat jawatan sebagai perunding psikologi keluarga dan guaman syar'i di jabatan ini, maka dalam 5 tahun akan datang, saya merupakan seorang penceramah motivasi dan penyampai modul di kursus perkahwinan. Selain itu, saya juga akan bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dalam penganjuran kursus pra-perkahwinan. 5 tahun mungkin terlalu awal untuk saya mencapai pencapaian ini, namun saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mempelajari selok-belok pekerjaan ini bagi memperoleh pencapaian-pencapaian yang telah saya sebutkan tadi. Kekuatan diri saya ialah saya mahir mengurus masa saya dengan baik, cekap dan teratur, sekaligus memudahkan saya untuk memberi tumpuan kepada tugasan yang seterusnya. Oleh itu, saya sentiasa fokus terhadap kerja yang saya lakukan dan saya tidak mencampur adukkan kerja dengan masalah peribadi ketika di tempat kerja. Oleh hal yang demikian, saya mampu memberi komitmen yang tinggi terhadap kerja saya walaupun saya sibuk. Walaupun sibuk dengan pelbagai tugas, tetapi saya akan sentiasa memastikan kerja yang saya lakukan siap mengikut tarikh yang telah ditetapkan atau siap sebelum tarikh akhir tugasan diserahkan. Kelebihan diri saya ialah saya tidak dapat menumpukan perhatian terhadap banyak perkara dalam satu masa. Keadaan ini membuatkan saya akan menumpukan sepenuh perhatian kepada kerja yang utama yang dipertanggungjawabkan kepada saya. Bagi mengatasi masalah tidak dapat menyiapkan tugasan akibat pertindihan kerja, saya akan memastikan kerja disiapkan sebelum pulang ke rumah sehingga saya sanggup untuk pulang lewat ke rumah. Saya telah membuat penelitian terhadap tangga gaji bagi jawatan ini iaitu sebanyak RM2,281 sebulan untuk gaji permulaan dengan kadar kenaikan gaji sebanyak RM225 setahun. Walaupun begitu, saya merasakan masih terlalu awal untuk berbincang soal gaji kerana fokus utama saya sekarang ialah untuk memberikan perkhidmatan terbaik di tempat kerja dan memberikan perkhidmatan terbaik untuk masyarakat. Maafkan saya kurang bersetuju dengan pernyataan tersebut. Ini kerana saya memandang graduan baharu yang baru menamatkan pengajian ini sebagai seorang yang bersemangat tinggi dan mempunyai idea yang kreatif dan inovatif serta mampu menyumbang kepada kejayaan sesuatu institut atau organisasi. Sekiranya golongan ini diberikan peluang, mereka akan bersedia untuk terus belajar di bawah tunjuk ajar pemimpin di institut atau organisasi tersebut. Saya bersetuju dengan pendapat tersebut kerana kebolehan seseorang pekerja bukan hanya diukur daripada betapa tinggi atau cemerlangnya kelaikan akademik yang dimiliki. Dalam persaingan sengit dunia kerja kini, setiap calon haruslah melengkapkan diri dengan penguasaan kemahiran yang relevan dan diperlukan dalam bidang kerjaya yang ingin diceburi. Kemahiran berkomunikasi ialah antara salah satu elemen utama yang dituntut dalam hampir kesemua jenis pekerjaan, tidak kira bagi pekerjaan makan gaji maupun pekerjaan
sebagai bos perniagaan sendiri. Kemahiran ini cukup penting bagi memastikan kelancaran urusan kerja, sama ada dalam komunikasi sesama rakan sekerja maupun dengan pihak luar, lebih-lebih lagi untuk meraih kepercayaan, keyakinan dan sambutan daripada pelanggan. Tanpa kemahiran ini, perbincangan mengenai sesuatu perkara kerja akan sukar mencapai kesepakatan secara profesional dan harmoni, malah berisiko mencetuskan percanggahan pendapat yang serius serta ketidakpuasan hati sekaligus menjejaskan keberkesanan pelaksanaan sesuatu kerja. Lebih memburukkan keadaan jika komunikasi yang lemah boleh menimbulkan konflik sama ada secara terang-terangan maupun terpendam sehingga membawa kepada pertelingkahan atau permusuhan yang pasti memberikan kesan negatif terhadap sesuatu organisasi.